Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صلوا رأيتموني أصلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah bersamaan 30 November 2021 masih kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri bin Mori hafizahullah taala. Dan seperti mana biasa pada setiap hari Selasa dan Khamis kita akan adakan kuliah zuhur membicarakan isi kandungan kitab Safinatul Najah yang disusun oleh ulama tokoh ulama Islam negara Yaman, iaitu Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Jadi kita sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang ke-35 dalam kitab ini, iaitu tajuk waktu tahrim. Ya, faslun tahrumus salat tullati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Diharamkan solat sunat ni, bukan solat fardu. Jadi jangan kita keliru. Bila dikatakan as-salat di sini ialah solat sunat. Sebab solat fardu ada 5 saja. Solat sunat ni yang banyak, macam-macam lah.
termasuk semayang sunat mutlak. Maka semayang sunat mutlak diharamkan allati laisa laha sababun, solat yang tidak ada sebab yang terdahulu. Laisa laha sababun mutaqaddimun, sebab yang terdahulu. Maksudnya contoh semayang yang sebab ni, semayang minta hujan, semayang istisqa, semayang khusyuk, semayang gerhana, itu dia ada sebab. Semayang semayang hajat, ada sebab. Yang itu ada sebab. Wala muqarinun fi khamsati aw wala muqarinun, dan sebab yang berserta. Sebab yang berserta, maknanya contohnya semayang yang berkait dengan semayang fardu, contohnya semayang rawatib, semayang sunat rawatib macam tadi, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dia sebab dia. Fi khamsati awqat, pada 5 waktu, 5 waktu, 5 masa yang akan disebutkan ini. Pada waktu itu tidak dibolehkan solat sunat. Kalau buat juga tak dapat pahala, dosa pula. Kalau dibuat juga solat waktu itu, maka jadi dosa pada kita. Baik, apa waktu yang pertama? Aina tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika matahari terbit hingga naik kadar segalah. Rumhin ni segalah. Rumhin ataupun lembing, ataupun tombak. Inilah hujah bagi orang yang mengatakan semayang sunat isyraq itu tak ada. Tak ada semayang sunat isyraq, yang ada duha je. Ada pendapat yang mengatakan bukan tulu'i syams, dia berubah daripada min inda tulu'il fajri hatta tulu'i syams, daripada terbit fajar, maknanya selepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Yang itu waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Baik tu kalau tengok lepas subuh tak ada sembahyang sunat. Lepas subuh tak ada sembahyang sunat. Yang disuruh berzikir, baca Quran, berzikir, hadir majlis zikir atau majlis ilmu sampai terbit matahari. Lepas terbit matahari, baru dia sembahyang. Itu ada dalam hadis Nabi. Jadi di sini ada perbezaan pandangan. Pengarang kitab ni kata waktu terbit matahari sampai waktu duha, waktu dilarang sembahyang sunat mutlak. Kalau kita baca hadis Nabi, lepas sembahyang subuh yang boleh baca Quran, zikir, selawat, majlis ilmu, sampai terbit matahari. Lepas terbit matahari boleh sembahyang sunat. Di situ adanya sembahyang sunat isyraq. Nak pakai mana satu? Pulang bab sembahyang sunat pun, tak payah bergaduh. Tentang sembahyang sunat tak payah bergaduh. Siapa nak buat sembahyang sunat isyraq, silakan. Siapa yang berpegang tak ada, yang ada sembahyang duha je, silakan. Teruslah bergaduh. Benda sunat kita bergaduh merugikan umat. Merugikan umat. Kita bergaduh benda yang
benda yang bukan benda asas ataupun benda pokok, kita bergaduh benda cabang. Yang lebih utama ialah menjaga hubungan silaturahim. Sekarang kita tengok hubungan silaturahim renggang di mana-mana. Dalam masjid surau pun ada kelompok-kelompok. Ada yang kelompok ada sunnah wal jamaah Asy'ariyah, ada kelompok Wahabi, ada kelompok Syiah. Tu kalau tengok segi amalan ibadah, tengok segi aliran siasah pun ada kelompok-kelompok. Ini kelompok kumpulan A, ini kelompok kumpulan B. Kelompok kumpulan A tak bercampur dengan kelompok kumpulan B. Dia lain. Bila ustaz yang mengajar di masjid pun sama macam tu. Baik itu Datuk Kazim pernah sebut benda ni lama dah. Sebelum nak dijemput ustaz tu mengajar di masjid di surau, ditanya dia tu belah mana. Nampak. Saya mula datang ni pun terkejut juga. Kata tempat kita tak ada macam tu. Tak kira lah janji dia ustaz pilih mengajar di masjid di surau, ada tauliah jalan. Ahlan wa sahlan, tak kira dia daripada mana. Kan? Tapi di sini keadaannya berbeza rupanya. Memang iya. Kalau bukan dari kelompok dia, macam-macam cara lah. Tu kita tak payah cerita lah, tu semua maklum lah. Tapi silaturahim tu nak cerita ni renggang di mana-mana. Sebab benda-benda cabang lah. Jadi benda sembahyang sunat tak payah nak bergaduh lah. Siapa nak buat sembahyang isyraq sila. Siapa tak nak buat, okey. Apa yang nak gaduh? Siapa nak wirid, nak tunggu wirid belakang imam, okey. Teruskan. Siapa tak nak wirid belakang imam, lepas habis salam dia nak angkat punggung nak cabut, terpulang. Tak payah bergaduh, masing-masing. Ini yang jadi masalah bila adanya 3 benda. Apa dia? Pertama sekali tabdi'. Tabdi' ni apa? Membid'ahkan. Itu pertama sekali. Ini Nabi tak buat, ini Nabi tak buat, ini Nabi tak buat. Kamu tahu ke kamu duduk sama Nabi ke? Kamu boleh kata Nabi tak buat? Dia kata Tok Guru dia cakap. Tok Guru dia dapat dari mana? Tok Guru dia tu yang bagi tahu dia tu, Tok Guru dia tu pun hidup ke zaman Nabi? Tak juga. Dapat daripada Tok Guru dia. Tok Guru yang nombor 2 tu dia hidup zaman Nabi ke? Tak lah. Dapat Tok Guru dia bertali-tali lah. Sama lah. Yang dia kata nak ikut Nabi, jangan ikut ulama, ikut Nabi. Masalahnya dia yang kata nak ikut, suruh ikut Nabi tu, dia tu hidup zaman Nabi kan? Dia pun ikut ulama juga, Tok Guru dia. Nampak? Dia tak kena gaya. Kita ikut ulama. Sebab apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dibuat lirik lagu. Ulama pewaris Nabi. Lirik lagu nasyid lama-lama lu ada. Cari. Ulama pewaris Nabi, itu ikut ulama. Sebab ulama dia ambil daripada Tok Guru dia, ambil Tok Guru dia, bertahap sampai pada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sahabat ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu turutannya. Kan? Jadi kita ni janganlah kerana benda yang remeh-remeh kita berpecah belah. Okey. Wallahu a'lam. Wa 'inda al-istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Dan ketika istiwa ni apa? Matahari duduk atas kepala. Itu istiwa. Dalam sehari matahari naik, terbit daripada timur, tenggelam sampai barat. Dia ada satu masa dia duduk terpacak atas kepala. Itu namanya istiwa. Istiwa yang dari atas kepala tu. Jadi di Masjidil Haram, dalam kawasan Kaabah, matahari akan
ada atas kepala, di atas Kaabah tu. Maknanya bila waktu tu Kaabah tidak akan ada bayang-bayang. Dua kali je setahun, bulan 5, bulan 7 ada tarikh-tarikh. Waktu tu di tempat kita dah petang, lepas asar. Itulah 2 hari di mana kita boleh mengira, menyukat arah kiblat dengan tepat. Sini dah buat dah. Dulu saya pernah buat. Memang tepat lah. Maknanya waktu nak bina surau baru ni, Jabatan Mufti buat kiraan tu tepat. Sebab sekarang prosedur nak bina surau atau masjid, sebelum nak dibina kena ukur kiblat, arah kiblat dulu. Jabatan Mufti akan datang, pegawai-pegawai palak Jabatan Mufti akan datang untuk buat kiraan ataupun sukatan arah kiblat. Dalam handphone kita pun ada aplikasi yang membolehkan kita menyukat arah kiblat dengan tepat. Jadi kalau kita pergi mana-mana kan, pergi hotel contohnya, hotel tu tak ada pula tunjuk arah kiblat. Macam mana nak sembahyang hotel ni arah kiblat tak ada ni. Gunakan aplikasi yang ada dalam handphone tu untuk sukat arah kiblat. Arah kiblat tu tepat, insya-Allah 99%. Dia bukan tuju ke Kaabah, dia tuju ke Mekah. Sebab hadis Nabi kata kiblat bagi orang dalam Masjidil Haram ialah Kaabah. Kiblat bagi orang di luar Masjidil Haram ialah Masjidil Haram. Maksud kiblat untuk orang dalam keliling kota Mekah tu, kiblat dia ialah Masjidil Haram. Kiblat bagi orang di luar Mekah ialah kota Mekah tu sendiri. Jadi yang dituju ialah dalam aplikasi itu ialah Mekah. Daripada kita ni berapa arah dia, berapakah kiraan darjah sudut dia. Kalau kira 292, daripada 0 darjah kita pusing 90, 180, 270, tambah lagi 22. Itu dia arah arah kiblat kita ke barat, arah barat laut, 22 darjah arah barat laut. Tu wallahu alam. Baik, itu istiwa tadi. Fi ghairi yaumil jumu'ah, pada hari selain hari Jumaat. Kalau hari Jumaat tak kira. Hari Jumaat tuan-tuan datang pukul 12 sembahyang sunat tahiyatul masjid, contoh ke masjid lah. Ini pun benda sunat juga, jangan nak bergaduh. Surau kita surau diri Jumaat sementara. Ustaz, masa datang surau hari Jumaat, nak boleh tak buat sembahyang tahiyatul masjid? Sila. Boleh. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Sebab dia bukan masjid. Surau kita ni surau diri Jumaat sementara. Maknanya buat masa ini didirikan solat Jumaat di dalam surau ni, sehingga ada arahan lain, arahan baru. Selagi ini belum ada arahan, terpakai arahan yang sedia ada, dibenarkan solat Jumaat dalam surau-surau PDRM seluruh negeri Perak. Dibenarkan tu maksudnya boleh. Tapi kalau surau tu tak nak buat pun boleh. Contohnya jemaah tak ramai, tak cukup 40. Masjid sebelah, masjid daerah sebelah, ada daerah masjid surau kita PDRM ni yang tak buat Jumaat di IPD ada. Alasannya surau masjid sebelah aja. Kalau buat Jumaat pun tak cukup 40 orang. Okey, tak apa. Pejabat agama keluarlah satu surat arahan kepada warga IPD supaya sembahyang Jumaat di Masjid Jami' Daerah. Di situ tak ada Jumaat. Kita ada. Sebab kita ni kapasiti yang dibenarkan di masjid negeri sebelah kita terhad, maka dibolehkan surau kita Al-Falah ni buat sembahyang Jumaat untuk waktu ni. Jadi bila kita datang tengah hari Jumaat tu nak sembahyang tahiyatul masjid boleh. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa.
Tak masuk dalam apa yang dikategorikan sebagai tidak menghormati masjid. Itu dia. Tak masuk. Buat saya lah. Tapi kalau masjid negeri, dia jadi macam sunat muakkad. Sembahyang sunat tahiyat masjid tu, kalau tak buat, kita tak menghormati masjid. Nama mana tahiyatul masjid tu? Apa mana tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid tu mana solat menghormati masjid. Hukumnya sunat. Bukan fardu, bukan wajib, dia sunat. Tapi kalau tak buat, kita tidak menghormati masjid. Okay, macam orang aja orang masuk-masuk tu duduk. Tapi kalau surau Al-Falah, tak apa, nak buat boleh, tak buat tak jadi masalah, tak jadi isu. Jangan pula pergi mengadu. Tak ni dia masuk-masuk, dia duduk kat kursi je. Tak ada pun sebentar di masjid. PM koman ni PM pun mufti tu. Matilah dia macam. Dah kita kena panggil pula. Isunya surau. Asal-asal surau, bukan masjid. Tapi dah diberi izin mengadakan Jumaat. Izin itu sementara, bukan kekal. Macam suara-suara diri Jumaat di taman-taman perumahan tu, dia kekal. Yang dapat kebenaran ni kekal. Itu proses awal pembacahan Tariah. Jangan tak faham. Jangan tak faham. Sampai satu masa esok dia buat bancian, boleh pecah Tariah, akan pecah Tariah jadi masjid, dia naik. Jangan salah faham. Bila solat, bila surau diri Jumaat, yang kekal, satu masa dia akan naik jadi masjid apabila penduduk semakin ramai, akan pecah Tariah. Dia jadi masjid. Daripada masjid tu pula Tariah dia tu pula nanti akan ada dah surau keliling. Ini banyak jadi di, terutama ni di kawasan-kawasan bandaraya besar, biasa jadi. Itu cerita lain lah. Yaumil Jum'ah. Kata pengarang kitab ni banyak cara dia sebut Jum'ah. Jumu'ah boleh, Jum'ah pun boleh, Jumi'ah pun boleh. Tak ada masalah. Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah, Jumi'ah. Tapi orang Melayu sebut Jumaat. Hari apa? Hari Jumaat. Jemahat. Ada yang sebut Jemahat. Malam apa malam ni? Malam Jemahat. Patut nak balik awal. Wallahu alam. Hatta tazula, sehingga gelincir matahari. Bila azan zuhur, okey, lepas tu boleh buat sembahyang sunat balik. Wa 'indal isfirari hatta taghruba. Apa isfirar? Isfirar ni matahari apa ni, langit di barat itu, matahari di langit barat itu kekuningan. Kekuningan tu berapa dalam pukul 7 lebih. Kalau sekarang ni 6.45. Kalau kita pandai, boleh nampak di celah-celah Bukit Keledang. Kalau kita kawasan sini matahari dia akan terbit di celah-celah Bukit Keledang tu. Kalau kita pandai cari sudut, cari tempat, boleh nampak matahari itu kuning. Kalau daripada Padang Tembak tak nampak. Saya dah cuba tengok. Daripada Padang Tembak tak nampak, dia terlindung lah. Mungkin daripada sini ataupun mungkin sebelah Pasir Putih boleh nampak kan matahari tu, matahari bulat kuning. Tapi kalau daripada Padang Tembak payah tak nampak. Dia nampak cahaya kuning keluar je. Bila cahaya kuning keluar celah-celah bukit tu, itulah waktu haram sembahyang sunat. Tapi sebenarnya kalau ikut dalam setengah kitab, lepas sembahyang asar tu dah tak ada sembahyang sunat lah. Sebab tu lepas sembahyang asar tak ada sembahyang ba'diyah asar, tak ada. Qobliyah asar je. Ba'diyah asar tak ada. Memang tak ada. Sampailah maghrib. Tapi yang tepat, yang lebih kuat lagi ialah macam saya kata tadi, bila matahari tu dah kuning dia ada bulat kuning nak turun kan.
Dia belum terbenam lagi. Dia masih ada lagi matahari tu, tapi dia dah kuning, dah nampak kuning. Lepas tu dia oren kan. Kalau paling baik kita tengok tepi pantai Teluk Batik lah. Tak payahlah sampai utara tu. Kita celah-celah Bukit Keledang tu boleh nampak. Tapi kawasan dia, kalau pengamatan saya sebelah Pasir Putih akan nampak ya. Ataupun mungkin sini pun mungkin dah boleh nampak. Kalau kita pergi tinggi sikit mungkin nampak lah. Pergi ke bangunan yang 5 tingkat atas rooftop tu, kita boleh nampak. Ataupun daripada Pasir Putih saya tengok tak payah. Kita duduk kat bawah tu boleh nampak lah. Tapi kalau padang tembak tak ada harapan. Memang nampak cahaya kuning je lah. Tak nampak matahari tu. Sebab dia terlindung dia di belakang bukit tu. Wallahu alam. Kemudian wabak dah solat subhi hatta tatlu' asy-syams. Ni dia tadi. Nombor 4 ni. Selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari. Ini betul. Ini betul. Lepas sembahyang subuh hingga terbit matahari, memang Nabi suruh kita wirid, zikir, baca Quran, selawat Nabi ke zikir dia masuk sekali lah tu. Baca Quran atau majlis ilmu sampai terbit matahari. Betul, kalau tengok pada subuh dia sampai terbit matahari, kebiasaan. Bahawa waktu itulah waktu yang disunatkan kita buat ibadah selain solat. Solat tak dibenarkan lepas subuh. Lepas habis subuh tak. Sebab tu tak ada ba'da subuh. Jangan buatlah ba'da subuh. Qobliyah subuh ada, ba'da subuh tak ada. Dan sunat qobliyah subuh di rumah. Tu kena tahu. Sebab apa? Amalan Nabi. Amalan Nabi SAW, Nabi sembahyang qobliyah subuh di rumah. Bilal nak panggil Nabi keluar dari rumah nak pergi ke mihrab jadi imam, ketuk pintu rumah Nabi. Rumah Nabi tu sebelah je. Mana rumah Nabi? Tu kubur Nabi tu, makam Nabi tu rumah Nabi tu. Jangan tak tahu. Dalamnya ada kubur Nabi, ada makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar. Itulah rumah Nabi. Itu rumah Nabi tu. Rumah Nabi, rumah isteri Nabi yang mana satu? Sayyidatuna Aisyah. Yang itu je yang kita tahu. Sebab dia dah jadi makam. Sebenarnya rumah isteri-isteri Nabi yang lain dalam sekarang ni dah jadi masjid. Yang dipanggil hujurat kan. Ada satu surah dalam Quran, surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu merujuk kepada rumah-rumah isteri Nabi SAW. Itu Nabi ada 9 kan. Termasuk dengan Aisyah sekali 9 kan. Ada 9, maknanya dalam tepi masjid Nabi itu ada 9 rumah. 9 rumah sudah jadi kawasan masjid Nabi. Tapi daripada 9 tu satu je yang kita tahu sempadannya, iaitu rumah Sayyidatuna Aisyah. Sebab situlah dimakamkan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itulah rumah Aisyah. Jadi dekat rumah Aisyah tu dengan mihrab tu dekat. Siapa yang pernah pergi umrah haji tahu lah, dekat, memang dekat. Jadi Bilal, Nabi sembahyang sunat qobliyah subuh dalam rumah. Bilal bila dah tengok sahabat semua dah kumpul, Bilal ketuk pintu rumah Nabi, bagi tahu, ya Rasulullah, semua dah tunggu sembahyang subuh, nak tunggu tuan jadi imam. Nabi pun keluar. Jadi disunatkan, berdasarkan amalan tu disunatkan sembahyang qobliyah subuh di rumah. Tapi tengoklah rumah kalau sebelah masjid boleh lah. Kalau rumah jauh nak kena naik motor ke masjid tak payahlah. Lagipun benda sunat je pun kan. Tak payah nak ikut terang-terang macam kita pergi ke masjid. Sebenarnya dalam hadis Nabi kata menampak ke masjid, setiap langkah ke masjid itu ada pahala. Betul? Kita tengok hadis Nabi. Setiap langkah ke masjid 10 khutwatin kan. Setiap langkah kita ke masjid tu ada apa? Ada pahala. Kalau macam tu kita pergi masjid tak payahlah bawa kereta. Bawa kereta jangan kaki lah. Habis dah rumah kita 2 km daripada masjid. Kalau kita berdaya tak apa, macam Ayub tak apalah, boleh lah 2 km jalan ke masjid yang kaki. Cuba payah tengok. Kalau tak meniarap
Kita tiarap kat masjid geram. Sampai pintu tu terlentam dah. Apa hal? Pergi cek masjid rupanya jantung. Jangan buat hal. Jadi naik kereta, naik motor itu, naik basikal tu dikira sama macam kita malah berjalan kaki ke masjid, pahala syukur. Ya, kena faham macam Nabi tu, jangan faham selorong lah. Kena faham, ya, faham secara kalau kata orang bukan secara harfiah, kita kena faham dia punya mesej tu. Maknanya setiap perjalanan ke masjid itu tak kira naik apa pun ada pahala. Sama ada kita berjalan kaki ataupun naik motor ataupun naik basikal ataupun naik ke kereta atau naik lori pun. Dia travel lori. Jadi sebelum dia nak pergi buat kerja, dia singgah masjid subuh dulu, naik lori. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Naik lori. Kan? Naik trailer, contoh pemandu trailer. Perjalanan jauh, singgah di masjid sembahyang subuh. Kira tak? Perjalanan dia nak pergi masjid sembahyang subuh tu, bawa lori tu, kira tak pahala? Kira. Pasal dia nak pergi sembahyang subuh. Ataupun singgah di masjid, tumpang sembahyang subuh. Kira tak pahala? Kira. Takkan dia letak lori kat RNR, lepas tu daripada RNR dia jalan kaki pergi masjid. Nak kira langkah, tak betul lah tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik. Yang akhir sekali ialah wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Lepas sembahyang asar sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari. Tu dia. Jadi betul lah kita sebut tadi. Jadi ada 5 waktu yang diharamkan sembahyang sunat mutlak. Yang satu ni, yang pertama tu ada sedikit perbahasan ataupun perbincangan. Jadi nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, tak kisah, susah gaduh lah. Tentang adanya solat isyraq ataupun tidak. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tu dia, sedikit kupasan tentang waktu tahrim, waktu diharamkan solat sunat mutlak. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang akan sambung dengan fasal yang berikutnya, fasal 36, iaitu saktah, yakni berhenti sebentar dalam solat. Itu dia. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang, baik dari Allah SWT dan yang kurang itu daripada kita semua. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.